Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton pentaksiran Bilik Darjah atau lebih dikenali sebagai PBD bersama saya Nisa K. Program kali ini akan berkongsi garis panduan kepada guru-guru untuk membantu mereka menilai prestasi murid-murid di sekolah, malah memberi penjelasan kepada murid-murid bagaimana PBD dilaksanakan ke atas mereka. Untuk berkongsi dengan lebih lanjut, jom kita kenal siapa guru yang akan bersama-sama dengan kita hari ini. Baiklah cikgu, sebelum kita tahu apakah tajuk yang kita nak bincangkan hari ini, kita juga dibantu oleh jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Wan Nur Adli dari SMK Ibrahim Fikri, Kuala Nerus, Terengganu. Cikgu Hakim dah bersedia? Sudah bersedia. Jom kita teruskan sesi kita hari ini. Silakan cikgu. Baiklah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Hakim dari sekolah SMK Taman Tuanku Jaafar. Kita akan bincangkan tajuk yang sangat penting untuk murid tahu, guru dan semua pihak perlu tahu. Baik. Apa tu Nisa K? Apa tajuk cikgu? Saya tertanya-tanya ni. Kan? Mari kita lihat. Jom kita teruskan. Okey. Kita akan berfokus kepada pentaksiran Bilik Darjah atau lebih dikenali sebagai PBD. Antara contoh tajuk yang kita akan bincangkan adalah eksploitasi di bawah pendidikan kesihatan tingkatan 3. Baik. Ada 3 perkara murid semua yang kita akan bincangkan. Yang pertama, memerihal maksud dan jenis eksploitasi serta punca berlaku eksploitasi. Baik. Dan kedua, membincangkan cara mengelakkan diri daripada eksploitasi dan situasi boleh berlaku eksploitasi. Serta dan yang ketiga, menilai kesan eksploitasi kepada diri, keluarga dan masyarakat. Nisa K, murid semua, perbincangan sangat penting kita tahu. Tajuk sangat penting. Kenapa? Okey, dalam topik eksploitasi ini, kita akan mendidik murid-murid untuk berkemahiran kecekapan psikososial untuk menjaga keselamatan diri. Baik. Baik Anissa, kita teruskan ya. Jom kita teruskan. Okey, baik, kita pergi yang pertama, memerihal maksud dan jenis eksploitasi serta punca berlaku eksploitasi. Kita pergi terlebih dahulu maksudnya. Baik. Okey, menurut Kamus Dewan, eksploitasi boleh didefinisikan sebagai perbuatan mengambil kesempatan untuk mempergunakan seseorang atau sesuatu keadaan yang tidak adil demi kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Jadi, saya kata kunci ini, saya ambil sini, perbuatan mengambil kesempatan demi kepentingan diri sendiri ke arah cara yang tidak baik. Baik. Okey, seterusnya kita pergi lihat jenis-jenis eksploitasi. Antaranya sebenarnya ada banyak. Okey, antaranya adalah yang pertama, eksploitasi seksual, 2, kahwin paksa, 3, pedofilia. Okey, pedofilia itu adalah keinginan mengadakan hubungan seks dengan kanak-kanak. Baik. Okey, yang keempat, eksploitasi buruh, kelima, eksploitasi untuk melakukan jenayah, dan yang keenam, mengupah kanak-kanak sebagai askar. Okey, ini adalah antara jenis eksploitasi. Sebenarnya ada banyak lagi ni Sakir ya, murid semua. Okey, baiklah. Kita lihat pada puncanya. Kita lihat pada puncanya. Kita tahu jenis, kita mesti tahu mana datangnya punca sini. Okey, baik. Di sini kita dapat pecahkan murid kepada 3 punca dia. Yang pertama, individu. Kedua, perhubungan keluarga. Dan yang ketiga adalah komuniti tempatan dan masyarakat. Okey, kita lihat yang pertama, punca daripada individu itu. Okey, iaitu kekurangan aspek keupayaan fizikal, intelek atau emosi. Ada kekurangan di situ. Okey, yang seterusnya ni Sakir, murid semua, perhubungan keluarga. Mungkin berlaku dalam perhubungan keluarga yang bilangan ahlinya ramai. Adik-adik ni Sakir ada berapa ramai? Ada 8 orang. Tapi semua alhamdulillah menjadi manusia. Dia bergantung kepada organisasi keluarga tersebutlah. Baik. Dan status ekonomi keluarga yang rendah. Okey, itu mempengaruhi juga. Okey, seterusnya yang ketiga, komuniti tempatan dan masyarakat. Macam mana boleh berlaku punca situ? Okey, dia mengamal hak tidak sama rata,
budaya dan kurang sensitiviti masyarakat. Baik. Itu antaranya 3 punca ni lah. Okey, baik Nisa K, pemudik semua. Kita lihat, nyatakan maksud eksploitasi. Okey, mari kita dengar pandangan murid kita. Baik, Silakan. jom kita saksikan. Okey, murid ni sedang menulis. Kita tanya dia soalan. Mereka berikan maksud. Nampaknya kusyuk. murid-murid Kusyuk. sedang Mereka menjawab. tengah memikir apa jawapan di situ. Baik. Okey, kemudian kita lihat jawapan mereka. Okey, ini antara jawapan mereka. Okey, Nurin memberi maksud eksploitasi perbuatan mengambil kesempatan untuk memperguna seseorang atau suatu keadaan secara tidak adil seperti seks atau kahwin paksa. Okey, sini kita nampak kata kunci dia adalah mengambil kesempatan. Okey, seterusnya kita lihat ketika maksud eksploitasi adalah perbuatan mengambil kesempatan juga untuk mempergunakan seseorang tidak adil demi kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Okey, kita nampak sini kata kunci dia mengambil kesempatan. Dua-duanya sama walaupun ada lain sikit maksud dia, tapi Baik. ke arah tujuannya yang sama. Okey, betul. Kedua-dua jawapan ini adalah betul. Baik. Okey, seterusnya, apakah punca? Apakah punca berlakunya eksploitasi? Tadi kita terang Nisa K, murid semua cikgu terangkan. Adakah murid ini faham? Mari kita dengar Jom kita jawapan saksikan mereka. video Jom ini. kita saksikan. Baik, mereka berkongsikan jawapan mereka di papan putih. Sini kita pecahkan pada individu dan perhubungan keluarga. Jadi mereka akan keluarkan punca-puncanya, perbandingan di situ. Lihat jawapan daripada murid-murid. Nampak begitu yakin mereka memberikan jawapan, cikgu. Adakah mereka benar-benar faham apa yang telah diajarkan sebentar tadi? Nampak laju tu, nampak faham lah tu. Ya. Kita akan semak jawapan mereka sebentar lagi. Okey, baik. Nampaknya mereka telah ada yang selesai dengan jawapannya. Baik. Okey, nampak di situ. Penuh keyakinan, semangat di situ, laju mereka, nampak jawapan mereka betul. Mereka dah menjelaskan punca Baik. setiap kategori-kategori situ lah ya. Baik. Okey, individu dan keluarga. Baiklah, kita dah melihat maksud Ya. eksploitasi dan kita dah melihat jenis-jenis eksploitasi dan kita dah mengetahui punca-punca eksploitasi dan murid-murid kita juga Ya. mampu memberi jawapan yang sangat baik. Itu yang sangat membanggakan. Okey? Macam tu dia, Nisa K. Nampaknya murid-murid sudah dapatkan sedikit pencerahan Ya. bagaimana PBD berlangsung ketika mereka menjawab soalan di dalam kelas. Murid-murid di rumah dan juga penonton Didik TV KPM, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Pentaksiran Bilik Darjah PBD. Kembali menonton Pentaksiran Bilik Darjah PBD dalam pendidikan kesihatan bagi sekolah menengah bersama saya Nisa K dan juga Cikgu Hakim. Yes, Cikgu, tadi kita dah tahu maksud eksploitasi, jenis eksploitasi dan juga punca. Kita nak belajar apa pula lepas ni, Cikgu? Baiklah Nisa, Baik. murid semua. Seterusnya ada lagi menarik. Mari kita lihat. Jom. Kita akan bincang adalah membincangkan cara mengelak diri daripada eksploitasi. Situasi boleh berlaku eksploitasi. Ini sangat penting murid semua untuk kita aplikasikannya. Baik. Tetapi sebelum tu, mari kita tonton video ini. Jom. Eksploitasi seksual secara dalam talian terhadap kanak-kanak di Malaysia semakin membimbangkan apabila lebih 100,000 alamat protokol internet IP berdaftar di negara ini dikesan membuat perkongsian kandungan lucah membabitkan golongan itu sejak 2017 hingga Ogos lalu. Data Polis Diraja Malaysia PDRM itu menunjukkan perkembangan tidak sihat terutama membabitkan golongan kanak-kanak. Jadi anak-anak ini perlu kita lindungi supaya mereka ini terselamat daripada gejala-gejala mereka jenayah seksual ini yang ada di antara mereka yang cuba untuk mengambil kesempatan. Dalam masa yang sama, kajian juga menunjukkan bahawa pengawasan ibu bapa terhadap pengguna internet di kalangan kanak-kanak ini semakin berkurang. Mungkin kerana keadaan kehidupan seharian, busy dan sebagainya. Namun ia tidak boleh dijadikan satu alasan. Cikgu, takutnya saya dengar berita tadi, Cikgu. Saya pun dengar, takut juga. Ya. Di sini kita nampak ibu bapa sangat-sangat perlu main peranan. Ya. Betul. Baiklah murid, kita perlu tahu
cara mengelak eksploitasi. Di sini, cikgu pecahkan kepada 3, iaitu individu, perhubungan keluarga dan yang ketiga, komuniti, tempatan dan masyarakat. Kita lihat terlebih dahulu individu. Dengan mendapat pendidikan yang baik, bila kita ada pendidikan yang baik, ia mampu untuk kita mengelak daripada dieksploitasi. Okey, kedua, perhubungan keluarga yang mana perlu meningkat taraf mutu kehidupan. Seterusnya, yang ketiga, komuniti tempatan dan masyarakat melalui kempen kesedaran dan penguatkuasaan pihak tempatan. Bila didedahkan semua ini, baru kita tahu betapa bahayanya eksploitasi ini. Baiklah. Okey, seterusnya. Kita dah dengar berita tadi, sangat bimbang, sangat dengar sangat takut. Betul. Lepas tu saya pun, Cikgu Hakim dah terangkan cara-cara mengelak eksploitasi ini. Sekarang ni, mari kita dengar jawapan murid ini, iaitu terangkan dengan contoh cara mengelak diri dari eksploitasi. Mari kita dengar jawapan murid ini. Jom kita saksikan. Salah satu cara untuk mengelakkan daripada berlakunya keadaan ini ialah melalui dengan pelbagai kempen kesedaran dan penguatkuasaan pihak tempatan. Ya, itu dia cikgu. Murid tadi dapat dari segi masyarakat. Ya, dia pilih, dia keluar, kebetulan dia dapat masyarakat. Kemudian dia beri contoh. Okey, sangat bagus ya. Okey, kemudian jelaskan situasi yang membolehkan eksploitasi berlaku. Jom kita lihat video murid ini. Jom. Kishwin, sila bangun. Tadi kita telah mendengar rakan kita Nur Iman telah memberitahu bagaimana cara untuk mengelak berlakunya eksploitasi ini. Bagaimana situasi sebaliknya? Sekiranya kita tidak ada ilmu atau kurang pemahaman tentang bahagian eksploitasi, kita mudah terjebak melakukan perkara-perkara negatif ini. Wah, begitu yakin murid tersebut memberi jawapan beliau, cikgu. Ya, Nisa, murid, betapa pentingnya perlu ada ilmu. Tiada ilmu, kurangnya ilmu, terutamanya dalam eksploitasi ini sangat bahaya. Kita mudah terdedah ke arah negatif ini. Baiklah, kita pergi perbincangan kita yang ketiga, iaitu menilai kesan eksploitasi kepada diri, keluarga dan masyarakat sekiranya tidak terkawal. Apa yang akan berlaku, Nisa, murid semua? Baiklah, mari kita lihat yang seterusnya. Nisa, saya rasa perlu ambil watak ni. Boleh, tak ada masalah. Saya ambil murid lelaki itu. Baik. Nisa ambil murid perempuan ya. Boleh, cikgu. Okey, sebelum tu saya baca di atas terlebih dahulu. Daniel dan Hana sedang berbincang tentang kesan eksploitasi terhadap diri, keluarga dan masyarakat setelah mengikuti kelas pendidikan kesihatan. Cikgu Hakim, tambah sikit. Okey, baik, kita mula ya. Boleh. Bolehkah awak terangkan tentang kesan eksploitasi? Eksploitasi membawa kesan negatif kepada diri, keluarga dan masyarakat. Antara kesan eksploitasi... Baik Nisa, ini biar saya terangkan. Pertama, perkembangan mental yang lambat. Kedua, ketidakupayaan berfikir secara rasional iaitu melihat sesuatu yang negatif sebagai logik. Ketiga, mudah terpengaruh dan melakukan aktiviti tidak bermoral. Keempat, kesihatan diri terganggu kerana mengambil bahan terlarang. Dan yang terakhir, kelima, institusi kekeluargaan akan runtuh dan berlaku penceraian. Okey. Akhirnya, masyarakat pula akan berhadapan masalah jenayah apabila ada individu bermasalah dalam masyarakat. Baguslah, nampaknya awak sudah faham. Begitulah antara kesannya ya. Okey, itu dialog antara Cikgu Hakim dengan Nisa. Baik. Sekarang ni kita lihat murid kita faham atau tidak. Ramalkan kesan kepada keluarga dan masyarakat sekiranya berlaku eksploitasi kepada diri. Mari kita dengar jawapan murid. Jom. Institusi kekeluargaan akan runtuh dan berlaku perceraian. Anak-anak pula berhadapan masalah lain dari rumah dan kebarangkalian bunuh diri atau melakukan aktiviti yang tidak bermoral. Itu dia cikgu, jawapan yang telah diberikan oleh murid kita. Seorang lukis,
seorang meneka gambar tu memberi maksud apa, kan? Dan diberi maksud perceraian dan menyebabkan anak yang menerima kesan negatifnya. Ya. Seterusnya, mari kita melihat terlebih dahulu menghasilkan karya secara kreatif dan kritis berkaitan kes eksploitasi untuk disebar luas. Jadi kita perlu tahu umum pada semua orang apa itu eksploitasi. Bagaimana cara murid-murid kita ini untuk menyebarkannya. Baik. Mari kita Jom kita saksikan. Jom saksikan. Wah, cantik-cantik hasil kerja mereka. Tapi apa yang mereka lakukan tu, cikgu? Kita nampak murid kita tadi, di kertas tu dia buat penuh dengan kreatif kan. Itu penanda buku. Dalam penanda buku tu ada info-info tentang eksploitasi. Itu antara cara mereka untuk menyebarkan apa yang dimasukkan dengan eksploitasi kepada umum. Wah, kreatif betul lah murid-murid. Sangat-sangat kreatif. Saya sangat bangga dengan mereka. Okey, cikgu, jom kita teruskan. Okey, ini adalah semasa sebelum persiapan untuk menghasilkan penanda buku itu. Mereka betul-betul lumus untuk menghasilkannya. Itulah yang kita nampak tadi, hasil kerja mereka. Bukan sekejap mereka melaksanakannya, mengambil tempoh masa yang agak lama. Baiklah. Begitulah ceritanya, Nisa. Kita dapat lihat kreativiti yang telah dilahirkan oleh murid-murid ini untuk menyebarkan lagi berkenaan topik eksploitasi yang sedang kita bincangkan. Murid-murid dan penonton Didik TV KPM, jom kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Masih menonton pentaksiran bilik darjah PBD dalam pendidikan kesihatan bagi sekolah menengah bersama Cikgu Hakim. Cikgu, kita dah bertanyakan mereka soalan, mereka telah kongsikan jawapan. Bagaimana mereka dinilai berdasarkan pentaksiran bilik darjah ni, Cikgu? Baiklah Nisa, murid semua, kita dah dengar, saya dah beri macam-macam soalan dan murid pun telah memberi jawapan yang sangat kualiti. Bagaimana pula saya nak mengetahui tahap penilaian mereka? Mereka dah menguasai atau tidak? Di sini saya akan jelaskan dengan lebih terperinci. Mari kita lihat. Okey, tahap penguasaan lebih dikenali sebagai TP. Okey, dipecahkan kepada 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Berperingkat-peringkat. Maksudnya sehingga ke 6 tu dia lebih baiklah memberi jawapan itu. Tahap kesukarannya lebih tinggi. Lebih tinggi. Baik. Okey, di sini adalah soalan-soalan yang saya telah beri kepada anak-anak murid ini. Yang pertama yang saya tanya tadi adalah menyatakan maksud eksploitasi. TP berapa kalau soalan seperti ini? Dia merupakan TP1. Macam mana kita boleh katakan dia TP1? Sebab dia adalah menyatakan mengetahui. Dia adanya kata kunci mengetahui yang kita dengar tadi. Anak murid kita memberi maksud dengan tepat. Itu kita klasifikasikannya sebagai TP1. TP1. Okey, seterusnya adalah mengenal pasti punca eksploitasi. Ini adalah soalan kedua yang saya bagi dan mereka memberi jawapan tepat. TP berapa yang sesuai? Itu disebut sebagai TP2 sebab mereka memahami. Mereka dapat memahami, mengeluarkan punca tadi perbandingan punca-punca. Jadi situ menunjukkan TP2. Kemudian soalan ketiga saya tanya tadi menjelaskan dengan contoh cara mengelakkan diri daripada dieksploitasi. Ini TP berapa pula TP 3 ke, Cikgu? Ya, nampak macam turutan kan? Okey. Ya, TP 3 iaitu mengaplikasi. Mengaplikasi dengan melaksanakan kempen. Sebab murid kita tadi dia Nur Iman dia dapat katakan berikan contoh iaitu kempen yang kempen akan beri pendedahan tentang eksploitasi ini secara umum. Jadi bila ada pengaplikasian seperti ini dia merujuk kepada TPT 3 sebab dia berikan contoh. Okey, seterusnya menghuraikan situasi yang membolehkan eksploitasi berlaku. Okey, ini dia melihat kepada situasi. Bila melihat situasi dia seperti menganalisis.
apa yang berlaku semasa kalau kita situasi begini. Jadi murid kita memberi jawapan. Perlunya ada ilmu tentang eksploitasi. Baik. Jadi bila kita ada ilmu, kita tahu bahayanya eksploitasi ini. Dan Betul. kita akan berjaga-jaga. Di sini menunjuk kepada TP apa, Nisa? TP 4. TP 4 murid-murid ya. Okey, baiklah. Dia semakin meningkat tahap kesukaran tu. Jadi dia semakin meningkat tepi dia lah. Kemudian kita pergi yang kelima. Baik. Iaitu soalan saya tanya tadi adalah meramalkan kesan kepada keluarga dan masyarakat sekiranya berlaku eksploitasi kepada diri. Di sini lebih ke arah menilai. Lebih ke arah menilai. Jadi tadi kita lihat murid kita seorang yang melukis melukis gambar ibu bapa. Lepas tu dua orang ibu bapa di dalam bentuk hati, kemudian hati tu pecah di tengah-tengah. So saya pun sedap apa dia buat ni sebenarnya kan. Jadi murid tu pandai. Dia dapat teka, Nisa. Sangat pandai murid tu. Lepas tu murid tu memberi jawapan ibu bapa mereka bercerai. Dan dia memberi kesan negatif. Impak kepada diri anak-anak itu. Melihat apa yang berlaku di hadapannya, orang yang terdekat dan begitu. Dan itu menyebabkan anak-anak itu melakukan perkara-perkara yang terlarang. Dan terdedah dengan ke arah eksploitasi. Di situ berlakunya penilaian. Anak tu menilai. Mak ayah dia bercerai. Itu merujuk kepada tahap penguasaan TP 5. Okey, ini TP yang tahap kesukaran yang sangat tinggi. Kalau dapat ni, murid ni sangat bagus. Kalau murid-murid ni dapat melaksanakannya. Iaitu TP 6. Iaitu apa dia? Menghasilkan karya secara kreatif dan kritis berkaitan kes eksploitasi untuk disebar luas. Saya, kalau bayi-bayi mereka dapat soalan macam ni pun susah untuk saya jawab. Nak buat macam mana nak menyebarkan macam mana kita nak kesedaran tentang eksploitasi. Tapi murid-murid ni, dia tahu apa yang perlu dilakukannya. Baik. Jadi mereka berbincang, mereka fikir-fikir bincang dalam kumpulan. Dapatlah satu idea, Nisa. Idea apa tu, Nisa, tadi? Menghasilkan penanda buku. Menghasilkan penanda buku. Dan kita lihat mereka menghasilkan penanda buku tu sangat kreatif, Nisa. Macam-macam bentuk ada. Macam-macam warna. Warna. Dan mereka meletakkan maklumat-maklumat penting, info-info penting. Apa bahayanya eksploitasi di dalam penanda buku itu. Itu mereka dapat menghasilkan dengan sangat cantik. Lepas tu info tu, yelah, kita kalau tengok benda cantik, kita pun lebih seronok, lebih dekat untuk mengetahui apa yang ni. Contoh kawan-kawan kita, Nisa. Betul. Buat menghasilkan satu benda menarik. Kita kena dekat tengok tak? Betul. Apa yang dia tulis tu. Jadi secara tidak langsung, kita kan, kamu tulis eksploitasi. Ada info-info situ. Dan secara tidak langsung, kita pun tahu bahayanya eksploitasi itu, ya, Nisa. Betul. Begitu bijaknya murid-murid ni dan sangat kreatif mereka. Saya sangat bangga dengan mereka. Dan bila mereka dapat menghasilkan, itu merujuk kepada TP apa, Nisa? TP 6. TP 6 yang mana mereka dapat menjanakan idea. Mereka menjanakan idea. Contohnya mereka dapat berfikir penghasilan apa dia, iaitu penanda buku dan meletakkan info-info penting di dalam penanda buku itu. Di situ kita boleh bagi dia TP 6. TP 6. Ini bermakna, cikgu, apabila murid dapat menjawab setiap soalan yang diberikan mengikut tahap kesukaran, tahap penilaian ataupun penguasaan mereka akan semakin tinggi. Ya, semakin tinggi. Sekarang saya dah faham, cikgu, dan sebenarnya sesi kita telah pun sampai di penghujungnya. Ya ke? Cemburu betul masa dengan kita. Sebenarnya ada banyak lagi. Ada banyak lagi. Betul. Jadi saya minta Cikgu Hakim untuk kongsikan kesimpulan terhadap apa yang sama-sama telah cikgu kongsikan kepada penonton Didik TV hari ini. Baiklah. Kita dah melihat murid-murid kita menjawab soalan-soalan mengikut kehendak. Jadi mereka perlu tahu kehendak-kehendak soalan dan tahap-tahap soalan. Kalau mereka mencapai soalan-soalan yang diberikan itu, kita boleh tahu tahap kemampuan mereka di mana. Betul. Contohnya, kita lihat di sini. Andai kata mereka dapat menjawab sampai TP 3, tapi TP 4 mereka jawab salah. Kita tahu tahap kemampuan mereka hanya sampai di TP 3 sahaja. Jadi bila kita tahu tahap dia sampai ke TP 3 contohnya, saya sebagai guru, kita sebagai guru, kita perlu tahu apa tindakan yang sepatutnya yang kita perlu lakukan kepada murid yang sampai tahap di mana paras dia. Baik.
Baiklah, ini bermakna guru-guru juga boleh menilai sekiranya sampai tahap TP4 bagaimana nak membantu murid untuk mencapai ke TP yang lebih tinggi. Itulah dikatakan betapa pentingnya pentaksiran bilik darjah ini. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Muhammad Hakim SMK Taman Tuanku Jaafar Seremban Negeri 9 kerana bersama-sama dengan kita hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada juru bahasa isyarat kita hari ini, Cikgu Wanur Adli dari SMK Ibrahim Fikri, Kuala Nerus, Terengganu. Murid-murid dan juga seluruh penonton Didik TV KPM, terima kasih dah teman Kak Nisaki hari ini di sini hari ini. Semoga kita jumpa lagi. Terima kasih.